Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kelas fiqah tahun 6 kita akan ulang kaji tajuk muamalat. 5 muamalat yang dihalalkan, ulang kaji tersebut. Kemudian yang masuk yang baru sikit, 1 muamalat yang diharamkan. So, kita buka buku fiqah, buku teks, muka surat 31. Muka surat 31. Muamalat. Apa tu pengertian muamalat? Biasanya pengertian-pengertian ni pentinglah untuk masuk periksa. Jadi, kalau boleh saya nak awak hafal lah. Okay. Muamalat ialah aktiviti hidup seseorang. Dia punya key point dia sampai situ je. Aktiviti hidup seseorang. Yang seperti tu boleh bagi contoh lah. Seperti apa? Jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Okay. Muamalat ialah aktiviti hidup seseorang. Seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Boleh ke kalau dia minta pengertian tu kita cuma tulis aktiviti hidup seseorang sahaja, kita tak tulis contoh seperti itu? Kalau kita tulis aktiviti hidup seseorang sahaja, dia dikira tidak lengkap. Sebab apa? Aktiviti hidup seseorang tu macam-macam. Boleh jadi awak makan, boleh jadi awak beriadah. Tapi kalau awak tulis contoh seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, dia ada satu kaitan, satu persamaan di antara contoh tersebut. Apa persamaan antara jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam? Persamaan dia adalah dia berkaitan dengan harta. Dia berkaitan dengan duit ataupun benda yang awak miliki. Berbeza dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Contoh riadah. Riadah mana ada kena-mengena dengan harta. Dia aktiviti bersukan. Apa lagi contoh aktiviti harian awak? Belajar. Mana ada kaitan dengan harta? Tidak ada. Tapi kalau awak tulis contoh tersebut seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, dia membawa satu maksud di sebalik situ, iaitu muamalat ni satu aktiviti yang berkaitan dengan harta dan duit awak. Okay. Jadi tak nak pengertian dia, awak kena hafal sampai habis lah. Aktiviti hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Kalau awak hafal, lepas tu awak tertukar terbalik. Awak tulis pinjam meminjam dulu, lepas tu baru tulis jual beli, lepas tu baru tulis tukar menukar. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Yang penting dia punya contoh-contoh tu sama. Ayat dia ada dekat dalam pengertian tersebut. Okay. Next, muka surat 32. Hikmah muamalat. Apa kelebihan kita manusia dapat muamalat, dapat buat aktiviti yang berkaitan dengan harta dan duit? Yang pertama, dapat memelihara dan memupuk keadilan dan amanah. Yang kedua, sentiasa tolong menolong. Yang ketiga, memelihara hak asasi individu dan masyarakat. Yang keempat, memelihara kepentingan berlandaskan nilai akhlak dan ciri-ciri kemanusiaan. Yang kelima, menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang seimbang. Okay, kita ada 5 hikmah muamalat. Saya nak kalau boleh awak hafal 3. Hafal 3 daripada 5. Pilihlah mana yang pendek bagi awak, mana yang mudah untuk awak hafal. Hafal. Okay. Next. Okay. Dekat muka surat 33 ni, kalau awak tengok dekat tahukah anda, ada satu perkara yang dinamakan al-khiyar. Kalau kita tengok dekat kita punya buku aktiviti, macam 6 tawakal dah habis semua latihan kan, berkaitan dengan muamalat. Jadi mungkin dia ada jumpa, ada soalan tu dia tanya tentang al-khiyar. Jadi saya rasa mungkin silibus dulu dia masukkan al-khiyar tu dalam salah satu muamalat yang dihalalkan. Tapi untuk silibus yang baru ni dia tak masukkan secara khusus, dia cuma letak dekat tahukah anda.
Jadi saya nak awak ambil perhatian jugalah. Dekat tahukah anda yang ini, al-khiyar ialah memilih. Memilih sama ada meneruskan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Okey. Jadi kalau dalam latihan tu dia minta pengertian dari segi bahasa dan istilah. Kalau dalam kes ni letak dekat pengertian istilah lah, dia tak ada pengertian bahasa. Okey. Al-khiyar ialah memilih. Nak pilih apa? Memilih sama ada meneruskan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Contoh awak pergi kedai nak beli handphone, awak boleh pilih sama ada handphone tu nak jadi ke tak beli. Fikir-fikir dulu. Tu al-khiyar. Okey, amalkan sentiasa membeli makanan atau minuman yang bertanda halal. Halal Malaysia satu je yang warna hitam kat tepi ni. Tapi halal-halal yang lain tu adalah Badan Halal Luar Negara yang diiktiraf JAKIM. Dia ada banyak lagi, ada 84. Kalau rajin awak boleh google lah, dekat Facebook pun ada, Facebook Halal JAKIM. Ada 84. Okey, tapi kalau nak mudah cari Halal Malaysia je lah. Okey. Muka surat 34. Unit 2, muamalat yang dihalalkan. Ni kita dah pun belajar, kita ulang kaji dulu. Ada 5 muamalat yang dihalalkan. Yang pertama, jual beli. Okey. Siapa yang ada pensel, buat nombor 1 kat jual beli tu. Jual beli. Nombor 2 kat mana? Dekat muka surat 37. 38. Muka surat 38. Ini yang kedua, muamalat yang dihalalkan yang kedua, as-salam. Yang ketiga, bawah dia al-qardu. Yang keempat, ar-rahnu. Dan yang kelima, muka surat 39, syarikat. Okay, ada 5 muamalat yang dihalalkan. So kita tengok satu persatu, patah balik dekat jual beli. Okey. Muamalat yang dihalalkan yang pertama adalah jual beli. Jual beli pada bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Boleh jadi sistem barter. Kalau awak pernah belajar dulu, ada jual beli dekat mana pun berlaku sebelum wujudnya duit lah. Berlaku jual beli tu melalui sistem barter. Dia tukar menukar. Orang A ada ikan, orang B ada beras sahaja. Jadi orang A nak makan beras, orang B nak makan ikan. So dia orang boleh tukar menukar antara satu sama lain. Okey. Itu sistem barter. Tapi sekarang ni telah wujud mata wang, telah wujud duit. Jadi boleh jadi tukar duit dengan harta. Pada syarak, jual beli pada syarak pula ialah menukar harta dengan harta mengikut cara yang tertentu. Menukar harta dengan harta mengikut cara yang tertentu. Jadi bila disebut harta, dia mestilah sesuatu yang pertama ada nilai. Yang kedua milik awak. Kalau orang lain punya, kita tak boleh tukar sebab tu bukan kita punya, bukan harta kita. Jadi bila dekat pengertian ni kata menukar harta dengan harta, maksudnya tukar awak punya barang, tukar awak punya harta dengan harta orang lain mengikut cara yang tertentu. Cara macam mana? Cara yang dihalalkan ada 5 lah. Yang pertama sekarang ni jual beli. Nanti kita ada cara-cara lain lagi lah. Dalil Al-Quran. Ini pun famous. Saya nak awak hafal, pendek sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Okey. Biasa dia tak suruh, dia tak tanya dekat subjektif lah. Biasa dia tanya dekat objektif. Sebab tak semua orang hafal ejaan Rasam Osmani Al-Quran ni kan. Takut salah eja. So biasa dia tanya dekat objektif saja. Tapi yang penting awak hafal lah. Wa ahallallah, maksudnya Allah telah menghalalkan al-bay'a, jual beli, wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Okey. Wa ahallallah, Allah telah menghalalkan al-bay'a, jual beli. Sebab hari tu pernah ada yang tanya kat kelas,
Ustaz, mana jual beli ke ayat Quran ni? Tak ada pun. Al-bai'a bermaksud jual beli. Okay? Wa ahallallah bermaksud Allah telah menghalalkan. Al-bai'a jual beli. Wa harrama dan telah mengharamkan riba. Okay. Next, muka surat 35. Allah. Hikmah jual beli. Apa kelebihan Allah halalkan jual beli? Yang pertama, dapat memenuhi hajat dan keperluan hidup manusia. Yang kedua, dapat memiliki sesuatu dengan cara yang halal dan diridai Allah. Kita tidak mencuri, kita tidak merampas, tapi kita tukar harta kita dengan harta orang lain. Dapat memiliki sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah benarkan, dengan cara yang halal. Rukun jual beli. Yang pertama, nama pun jual beli, mestilah ada penjual. Yang kedua, mestilah ada pembeli. Yang ketiga, harga. Yang keempat, barang yang dijual. Yang kelima dan keenam, ijab dan qabul. Okey, tengok satu persatu. Tak ada sini. Penjual pembeli awak tahulah kan apa dia, harga dengan barang jual. Ijab qabul tu, mungkin siapa yang masih tertanya-tanya, ijab qabul tu adalah serah dan terima. Proses tukar menukar tu. Ijab qabul. Serah terima barang lah. Awak bagi duit, penjual bagi barang. Tu ijab qabul. Syarat penjual atau pembeli. Dua-dua ni lah. Yang pertama, Islam. Penjual dan pembeli mestilah Islam jika membeli mushaf Al-Quran. Jadi kalau beli benda-benda yang lain, dia tidak diwajibkan, tidak menjadi syarat penjual itu adalah seorang Islam. Okey. Yang kedua, tidak dipaksa. Sama ada penjual atau pembeli, dia tidak boleh dipaksa. Awak tak boleh nak paksa penjual untuk jual dia punya barang, dan penjual tak boleh paksa pembeli untuk beli barang dia. Yang ketiga, berakal. Dia mesti tahu, bezakan mana betul mana salah. Dia tahu mengira, tahu menguruskan duit. Tak adalah bagi budak 5 tahun jual barang kan. Lepas tu kita pun ambil barang RM10, bagi RM1 je. Lepas tu budak tu tak tahu apa, dia pun okey. So tak boleh lah macam tu. Boleh menimbulkan ketidakjujuran lah. Sebab tu disyaratkan penjual atau pembeli tu mesti orang yang berakal, tahu bezakan duit tu macam mana. Next, muka surat 36. Syarat harga dan barang. Yang pertama, barang itu mestilah suci dan bersih. Yang kedua, barang itu kepunyaan penjual sendiri atau wakil penjual. Awak nak jual barang tu mesti jual barang awak, tak boleh jual barang orang lain. Melainkan awak jadi ejen dropship ke, ejen apa ke. Itu ejen tu dinamakan wakil penjual. Dia memang dah dapat kebenaran untuk menjual barang tersebut. So yang tu tak apa. Tapi kalau awak jual barang orang lain tanpa kebenaran, itu tidak boleh. Yang ketiga, barang diserahkan kepada pembeli ketika melakukan akad jual beli. Masa bayar tu, masa itulah juga kita dapat barang yang kita beli itulah. Tu dia maksud dia. Yang keempat, barang yang dijual atau dibeli diketahui tentang jenis, kadar dan sifat. Maksudnya awak kena tahu apa yang awak beli. Sebab kalau awak perasan dekat Shopee kadang-kadang ada orang jual mystery box. Saya pernah dengar mystery box. Dalam kotak tu boleh dapat random barang, apa-apa barang yang sama nilai dengan yang awak bayar tu. Kiranya awak tak tahu apa yang awak mungkin dapat. Mungkin awak tak nak barang ni, mungkin awak nak barang tu. Sekali beli-beli tak dapat. Jadi itu perkara yang dianggap sebagai dalam fiqh dia panggil gharar. Dalam Melayu kita panggil apa? Ketidakpastian. Gharar, ketidakpastian. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh. Kalau nak jual beli mesti tahu apa yang awak beli. Ciri-ciri dia, ori ke tak ori, macam tu. Larangan jual beli. Yang pertama, dilarang menjual binatang buas yang haram dimakan. Semua tahu kan binatang buas tu apa? Harimau, singa. Dalam buas haram dimakan pula tu.
haram jual binatang tersebut. Tapi kalau jual kulit dia macam mana? Okey, kalau jual kulit binatang, kalau contohlah dibenarkan, undang-undang negara membenarkan perbuatan tersebut, kulit binatang pula dah dibersihkan, sudah disamak, maka dibolehkan. Yang tak boleh jual binatang tu hidup-hidup ataupun mati pun tak boleh lah. Tapi tengok bergantung dia bila dengan hukum ataupun larangan ni. Yang pertama kita tengok dekat hukum Islam. Islam kata apa, boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, confirm tak boleh. Tapi kalau Islam kata boleh, tengok turun yang bawah pula, undang-undang negara tersebut. Kalau negara tersebut bagi jual, boleh lah. Kalau tak boleh, tak boleh. Okey. Di undang-undang negara juga dikira pakai dalam menentukan sesuatu hukum. Yang kedua, dilarang menjual sesuatu yang najis, yang tidak dapat disucikan. Najis yang tidak dapat disucikan. Awak basuhlah, sertulah, samaklah macam mana pun najis tersebut, sampai kiamat dia tidak akan menjadi suci. Apa contohnya? Anjing, khinzir, tu antara najis yang tak dapat disucikan. Okey. Adakah najis yang boleh disucikan? Ada, macam tadi saya cakap, kulit binatang, kulit kambing. Kalau kambing tu mati, tidak disembelih, kambing tu jadi bangkai, najis. Tapi kalau kulitnya kita ambil, daging dia tak boleh makan lah kalau dah bangkai kan, dan najis, daging tak boleh makan. Tapi kulit dia kita boleh ambil, kita boleh sertu, boleh samak. Sertu untuk apa, mughalazah. Samak tu untuk perbuatan kita membersihkan kulit binatang tu lah. Jadi kalau kita dah samak kulit tu, dia dah disucikan lah, disucikan, dah sudah tidak lagi menjadi najis. Ataupun tahi binatang yang menjadi baja, asalnya najis, tapi bila dah campur dengan bahan-bahan lain, dia dah jadi baja, sudah disucikan, tidak lagi dianggap sebagai najis. Yang ketiga, dilarang menjual harta benda yang telah digadaikan kepada orang lain, melainkan dengan keizinan daripada orang yang memegang gadaian. Ini ada kaitan dengan muamalat yang dihalalkan nombor 4, ar-rahnu, gadaian. Kita dah pernah belajar, tak pergi ulang kaji. Gadai itu apa? Gadai adalah satu aktiviti awak beri harta awak untuk dapatkan sejumlah wang. Dalam kes ni, awak boleh dapatkan barang awak tersebut kalau awak bayar balik duit tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Itu gadaian. Sebab ada yang pernah tanya, kenapa tak jual je? Kalau jual, awak tak dapat dah barang tu. Contoh, awak ada jam tangan kesayangan, hadiah hari jadi ayah awak, mahal tu. Tapi waktu tu awak perlukan sangat duit, awak pun gadai jam tersebut, awak dapat duit yang awak perlukan. Tapi bila awak dah bayar semula duit tu, awak dapat balik jam tu. Kira win-win situation lah. Tapi kalau awak jual, awak tak dapat dah jam tu. Kalau awak nak beli balik jam tu dekat orang yang awak jual pun, belum tentu dia bersetuju nak jual balik ke awak. Tu antara kelebihan gadaian lah. Confirm awak boleh dapatkan balik barang tersebut kalau awak dapat bayar semula wang yang awak dapat tersebut. Tapi dalam kes ni, orang yang gadai, contoh, awak bagi jam tangan awak dekat saya bagi duit dekat awak kan. Kiranya saya pegang jam awak tu lah, barang gadaian tu. Saya tak boleh jual harta yang telah digadaikan. Saya tak boleh jual jam awak tu kepada orang lain, melainkan dengan izin awak, melainkan dengan izin orang yang memegang gadaian. Maksudnya, misal kata awak confirm tak boleh nak bayar balik duit yang awak dapat daripada gadaian tu, saya akan minta izin ke awak untuk jual jam tersebut supaya dapat selesaikan hutang awak macam tu. Okey. Kalau saya jual jam awak tu tanpa minta izin, itu antara yang dilarang lah dalam jual beli. Saya tak boleh jual jam awak yang awak gadaikan, melainkan dengan izin awak. Macam tu. Boleh faham? Next, muka surat 37. Tahukah anda sikap amanah, jujur dan ikhlas memberi ketenangan jiwa yang tidak boleh diperoleh dengan wang ringgit kecuali dengan hati yang penuh taqwa kepada Allah. Amalkan
adab berjual beli dalam kehidupan seharian. Okey, muka surat 38. Muamalat yang dihalalkan yang kedua, assalam. Tadi yang pertama jual beli kan. So yang kedua assalam. Assalam ialah jual beli sesuatu atau barang secara tempahan. Bila kita tempah, awak tahulah tempah tu macam mana kan. Order, pre-order. Okey. Dengan menyebut sifat, bilangan, bentuk, masa, harga yang dipersetujui dan menyerahkan bayaran ketika akad. Okey. Jadi untuk jual beli dengan akad, untuk akad jual beli dengan akad salam berbezalah. Kalau jual beli, masa kita bayar duit tu, masa tu kita terima barang. Tapi untuk tempahan, biasanya akad dia berlaku lain sikit lah. Kita dahulukan duit, deposit, ataupun ada yang bayar full terus. Kemudian bila barang tu dah siap, baru kita dapat. Itu tempahan lah. Melainkan kalau penjual tu setuju, dia nak kasih awak bayar bila dah dapat barang, cash on delivery kan, dah hantar baru dapat barang. Kalau penjual tu bersetuju, terpulang pada dia lah. Okay. Tapi biasanya tempahan kita bayar dululah. Nak mengelakkan apa? Nak mengelakkan pembeli tu, orang yang beli tempahan tu, dia cancel dalam minit. Cuba bayangkan, orang tempah dekat mak awak buat kuih, mak awak dah buat, tiba dia cancel. Dah terbuang kuih tu kan, sayang tak ada orang nak beli, rugilah. Jadi biasanya nak melindungi peniaga yang buat tempahan ni, diminta untuk bayar terlebih dahulu lah. Biasa deposit je lah, bayar sikit pendahuluan, ataupun bayar full. Itu pun terpulang kepada penjual tersebut. Yang ketiga, muamalat yang dihalalkan. Apa yang dihalalkan? Al-qardu. Al-qardu ialah memberi hutang. Hutang kepada orang lain tanpa sebarang pertambahan nilai, iaitu bunga. Atau dengan kata lain, tanpa riba. Beri hutang tanpa riba. Jadi riba tu dia berkaitan dengan hutang. Dia bukan jual beli. Pernah ada orang tanya kan, jual beli dengan harga Yahudi tu kira riba ke kata. Jadi riba dia berkaitan dengan hutang. Okay? Bukan jual beli. Jual beli lain, hutang lain. Memberi hutang kepada orang lain tanpa sebarang tambahan, tanpa sebarang bunga, tanpa sembarang riba, itu dihalalkan. Tapi kalau ada bunga, ada interest, ada faedah, ada riba, itu diharamkan. Okay. Melainkan kalau dekat bank-bank tu, walaupun bank Islam, kadang-kadang kalau siapa yang tahulah, ada juga persen-persen yang dibayar tambahan kepada pihak bank. Itu bukan riba, tetapi dia dianggap sebagai bayaran servis, bayaran khidmat. Dia bergantung pada polisi bank Islam tersebutlah. Kena baca-baca jugalah. Okey, tu yang ketiga yang dihalalkan, memberi hutang tanpa faedah, tanpa bunga. Yang keempat, tadi kita ada cerita ar-rahnu, gadaian. Pengertian assalam awak kena hafal full. Pengertian al-qardu pendek, alhamdulillah kena hafal full. Okey, pengertian ar-rahnu, kita baca dulu. Ar-rahnu ialah mencagarkan sesuatu harga sebagai jaminan hutang. Mencagarkan sesuatu harta sebagai jaminan hutang. Maksudnya dia macam hutang. Macam tadi saya cerita, awak perlukan duit. Contoh, awak perlukan 10,000. Lepas tu awak menggadaikan, mencagarkan sesuatu harta yang bernilai. Contoh jam awak tu lah. Jam awak, mungkin jam awak berharga 10,000 juga ke. Jadi awak cagarkan jam awak sebagai jaminan hutang, sebagai jaminan bahawa awak akan bayar hutang tersebut mengikut masa yang ditetapkan. Itu antara awak dengan orang gadaian itulah. Kalau tetapkan 2 tahun, 2 tahun. Kalau 3 tahun, 3 tahun, macam tu. Sekiranya gagal membayar hutang tersebut, maka harta tersebut boleh dijual untuk menyempurnakan atau membayar hutangnya. Macam tadi saya cakap,
Kalau awak tak awak gadaikan jam awak dekat saya bagi duit kat awak, duit hutang kan. Jadi kalau awak dapat bayar balik hutang tu dalam tempoh masa yang ditetapkan, awak boleh dapat balik jam awak. Tapi kalau awak tak dapat nak bayar hutang tersebut, maka saya boleh jual jam awak tu untuk settlekan, selesaikan hutang awak macam tu. Okey. Itu ar-rahnu. Untuk pengertian ar-rahnu, poin penting dia sampai ditetapkan. Ar-rahnu ialah mencagarkan sesuatu harta sebagai jaminan hutang mengikut masa yang ditetapkan. Itu poin yang penting. Tapi yang tambahan tu, itu penting juga sebenarnya. Kalau awak tak hafal pun, awak cuma faham, lepas tu awak buat ayat sendiri, yang maksud dia boleh sampai sama dengan dekat buku ni pun diterima jugalah. Sekiranya gagal, kalau awak tulis ayat sendiri, kalau gagal, kalau lambat, kalau tak dapat bayar hutang, maka harta kena jual. Itu pun boleh juga diterima juga. Contoh awak buat ayat sendiri. Okay? Dia yang penting faham sebenarnya. Yang penting awak faham dan ingat. Kalau awak nak elaborate cara awak sendiri pun tak apa, tapi kalau awak dapat hafal 100% pengertian ar-rahnu macam buku pun, itu lagi baik. Okey. Yang kelima, muamalat yang dihalalkan yang kelima adalah syarikat. Ya, macam bahasa Melayu yang awak faham, syarikat. Syarikat A, syarikat B. Pengertian syarikat pada bahasa ialah perkongsian. Syarikat pada syarak ialah suatu akad yang dipersetujui bagi berkongsi modal dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Okey. Satu akad yang dipersetujui bagi berkongsi modal. Berkongsi modal. Apa tu modal? Modal adalah duit permulaan yang digunakan untuk memulakan perniagaan. Contoh, nak mulakan perniagaan jual burger di tepi jalan memerlukan 20,000 contoh. Jadi pelajar-pelajar tahun 6 imtiaz dan 6 tawakal membuat satu akad, membuat satu kontrak, perjanjian, sama-sama bersetuju, berkongsi modal. Kongsi seorang sikit ataupun ada yang nak bagi lebih pun tak apa. Total semua orang bagi duit, dapat kumpul 20,000 modal untuk berniaga. Maka modal tersebut digunakan dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Jadi kalau jual burger, daripada modal tersebut dapat untung, sama-sama untung. Dapat rugi, sama-sama rugi. Itu syarikat. Tahukah anda gadaian ini telah lama di negara kita Malaysia? Kini terdapat beberapa buah bank memperkenalkan sistem gadaian Islam ar-rahnu seperti Bank Rakyat, Bank Islam atau Agrobank. Okey. Habis. So itu ulang kaji muamalat yang dihalalkan. Kita masuk yang baru, muamalat yang diharamkan. Satu je muamalat yang diharamkan, iaitu riba. Pengertian riba pada bahasa ialah lebih atau bertambah. Riba pada bahasa ialah lebih atau bertambah. Pendek saja. Istilah dia panjang, masya-Allah. Riba pada syarak ialah akad berhutang dengan mengambil faedah. Okey. Pengertian dia sebenarnya sampai situ je. Akad berhutang dengan mengambil faedah. Siapa ada nak tanda kat buku boleh tanda sampai situ. Okay? Akad berhutang dengan mengambil faedah. Sampai situ je. Yang panjang-panjang seterusnya tu, itu dia elaborate, dia terangkan. Macam mana tu? Apa tu hutang dengan mengambil faedah? Iaitu seseorang yang meminjam sejumlah wang daripada seseorang untuk tempoh masa tertentu dan dia perlu memulangkan hutang bersama bayaran tambahan yang dinamakan faedah yang ditetapkan. Okay, contoh, A, seseorang, kita panggil A lah, A, B, C kan. A pinjam RM2 daripada B. B tetapkan kalau bayar dalam tempoh masa begini-begini, kena tambah berapa sen. Kalau bayar dalam tempoh masa begini-begini, tambah lagi berapa sen. Itu dinamakan bayaran tambahan, faedah ditetapkan. Pinjam RM2, kena bayar balik RM2.50.
Kalau lambat 2 hari, tambah 50 sen jadi RM3. Tambah lambat 3 hari, tambah lagi 50 sen jadi RM3.50. Itu bayaran tambahan itu dinamakan riba. Okey. Jadi riba berkaitan dengan hutang, bukan jual beli. Jadi kalau nampak ada orang jual beli dengan harga Yahudi, itu bukan dikira riba lah. Itu dikira apa tu? Awak sebagai pengguna, sebagai consumer, awak ada hak untuk memilih. Kalau nampak dia jual mahal, tak payah beli kat dia. Senang. Yang penting riba berkaitan dengan hutang, bukan jual beli. Dalil Al-Quran sama dengan dalil jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hikmah pengharaman riba. Yang pertama, mengelakkan penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Apa itu pemerasan? Peras ugut. Pemerasan. Okey. Cuba bayangkan kalau awak yang pinjam duit, lepas tu kena bayar lebih daripada apa yang awak pinjam. Mesti awak rasa macam, ish, teruk betul lah dia ni kan. Rasa macam dizalimi, ditindas. Jadi pengharaman riba mengelakkan penindasan lah terhadap orang lain. Yang kedua, menjauhkan daripada memakan harta orang lain secara batil dan zalim. Istilah memakan harta ni bukannya maksudnya jam awak makan jam tu. Duit awak makan duit tu. Tak, maksudnya memakan harta tu adalah awak menggunakan harta. Awak menggunakan harta yang haram tersebut. Awak menggunakan harta yang diperoleh secara riba ataupun secara lain-lain yang haram tersebut, itu dinamakan memakan harta jugalah. Kalau harta tu harta yang baik, memakan harta secara halal. Awak jual beli, awak beli makanan, memakan harta secara halal. Kalau awak mencuri, tak adalah awak, kalau seseorang mencuri, dia memakan harta secara haram. Kalau seseorang tu dia ambil duit anak yatim, dia memakan harta secara haram. Macam tu juga dengan riba, memakan harta orang lain secara batil. Batil ni satu yang batil, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Dan zalim. Zalim semua tahu kan apa dia. Okey, di riba ni adalah mengambil harta orang secara tidak baik lah. Dikira secara batil dan zalim. Yang ketiga, mengelakkan hidup senang lenang tanpa bekerja dan berusaha. Jadi tak boleh kita bagi orang hutang, daripada situ je kita boleh jana income, jana duit daripada bagi hutang. So tak boleh. Okey, senang lenang je tanpa bekerja. Tak payah kerja pun, bagi orang hutang je, senang je dapat duit tambahan macam tu. So tak boleh mengelakkan hidup begitu. Yang keempat, riba boleh merosakkan perhubungan antara seseorang dengan seorang yang lain. Kalau awak pinjam duit dengan kawan buat macam tu kan, kena bayar lebih, mesti awak pun tak suka dengan dia kan, bengang dengan dia, ada je simpan dalam hati. Itu merosakkan perhubungan lah antara seorang dengan seorang yang lain. Jadi kalau pengharaman riba, kita boleh mengelakkan perkara tersebut, mengelakkan rosaknya hubungan antara sesama manusia. Yang kelima, riba menimbulkan kekacauan dan kezaliman dalam masyarakat dan negara. Menimbulkan kekacauan ni maksudnya orang yang mengambil hutang yang kena bayar riba tu, dia berada dalam keadaan yang kacau lah. Kacau ni maksudnya hidup dia umbang-ambing, nak kena bayar lebih daripada apa yang dia pinjam. So berada dalam kesusahan, kekacauan dan kezaliman, dizalimi, sama ada dalam masyarakat ataupun dalam negara. Okey. Yang keenam, riba menghancurkan hubungan sosial seperti tolong-menolong dan gotong royong dalam kehidupan. Ini ada kaitan dengan nombor 4 tu lah. Bila hubungan dah retak, merosakkan hubungan, maka dia akan memberi kesan kepada sosial. Nak tolong orang pun, contohlah orang yang buat riba dekat awak tu, minta tolong, awak rasa nak tolong dia ke? Kalau awak dah bengang dia, mesti tak tolong kan. Jadi menghancurkan hubungan sosial, seperti rasa tolong menolong pun dah tak ada dah kalau dengan orang yang macam tu kan. Nak gotong royong dengan dia pun tak ada dah. Ini contohlah. Okey, hubungan sosial dan kehidupan akan hancur. Tapi kalau kita haramkan riba, perkara ini dapat dielakkan. Okey.
Habis. Itu sahaja untuk hari ini. Kita ulang kaji 5 muamalat dihalalkan dan 1 muamalat yang diharamkan. Okey, tengok muka surat 42. Tahukah anda orang yang mengambil riba itu ialah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Mafhum ayat dari surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah beri amaran dekat orang yang melakukan riba. Jadi kalau awak nak bagi pinjam duit kat kawan, jangan buat riba. Tapi kalau kawan tu dia nak bayar lebih, contoh awak bagi hutang dia RM2, awak suruh dia bayar balik RM2, tapi dia sendiri yang nak bayar lebih, itu tak apa, dikira sedekah. Kawan awak sedekah kat awak. Tapi kalau awak yang mensyaratkan mesti bayar lebih, itu dinamakan riba. Okey. Amalkan, wajib mengelak daripada amalan riba dan berazam melaksanakan muamalat yang patuh syariah. Jadi kalau awak nak simpan dekat bank ke, nak melabur ke, kena buat kajian dulu. Adakah dia mempunyai riba, mempunyai interest, faedah? Kalau ada, kita jangan buat kat situ. Walaupun untung dia lagi banyak, jangan buat kat situ. Okey. Apalah sangat untung kat dunia kalau dekat akhirat nanti kita masuk dalam neraka, kan? So better lah kita ambil bank yang patuh syariah, walaupun untung dia tak sebanyak syariah institusi yang buat riba tu, tapi yang penting Allah redha. Okey, boleh faham? Itu sahaja untuk hari ini. Untuk kelas 6 imtiaz nanti saya nak awak siapkan latihan buku aktiviti sampai muka surat 30, sampai habis tajuk muamalat. 6 tawakal tak silap saya dah settle lah. Cuma siapa yang tak datang tu mungkin ada lompong-lompong, juga siapkan. Okey, muka surat 1 sampai 30. Mana yang ada lompong-lompong, ada kosong-kosong tak buat lagi tu, tolong buat. Buat nanti minggu depan kan cuti 2 minggu, bolehlah manfaatkan cuti awak. Okey, muka surat 1 hingga 30. Kalau tak tahu atau nak tanya apa-apa, boleh WhatsApp saya dekat nombor yang disediakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.